Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Kembar Sembang Bola. So macam biasa, setiap minggu kita akan review game-game dalam EPL. So kali ni kita akan review game EPL minggu kelima. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe channel ni, boleh tekan subscribe channel ni dan tekan butang like, support sikit aku untuk aku buat konten-konten dalam aku punya channel ni. Dan tahun lepas ketika bermain dekat Wolves telah menang dengan Liverpool 3-0, dan ketika itu Van Dijk injured dan sekali lagi Van Dijk tidak boleh bermain, dan kali ini kerana dia di-ban kerana telah membuat abusive language ketika dia dilayakkan kad merah, dan kali ini ditambah lagi dengan kecederaan Trent Alexander-Arnold. Dan untuk kesebelasan utama Liverpool, aku terkejut jugalah sebab klub meletakkan Kwon Sah bermain di centre back bersama dengan Matip, dan Gomez diletakkan di bahagian right back menggantikan Trent. Dan ketara aku tengok Gomez terlalu slow untuk bermain right back. Dia tak seperti Trent laju untuk ofensif dan terus balik kepada defensif, tapi Gomez agak slow untuk bermain ofensif dan terus ke defensif. Dan untuk Wolves, first E dia Hwan Hee-chan menggantikan Fabio Silva, yang aku rasa masih mencari-cari rentak dia untuk bermain dekat EPL ni. Dan pada first half, Liverpool bermain sangat teruk bagi aku. Pedro Neto bermain sangat bagus pada first half. Beberapa kali kita tengok 1 versus 1 antara Pedro Neto dan Gomez, dan aku rasa memang Gomez tak boleh nak jaga Pedro Neto ni. Dan itu ketara apabila 7 minit saja Pedro Neto berjaya membuat satu hantaran yang baik kepada Hwan Hee-chan, dan Hwan Hee-chan menjadikan gol. Dan selepas itu sekali lagi satu hantaran yang agak baik dilakukan oleh Pedro Neto kepada Cunha, tetapi Cunha tidak berjaya menjadikan gol apabila melakukan satu tandukan yang agak teruk bagi aku. Dan ternyata Pedro Neto merupakan orang penting dalam Wolves, dan 5 gol Wolves dalam season kali ini, dan 4 daripadanya adalah assist daripada Pedro Neto. Dan untuk bahagian defense Wolves pada first half, aku rasa Ed-Nouri bermain sangat baik, menjaga Salah dengan baik, dan menyekat larian-larian Salah di bahagian left back. Dan bahagian tengah Wolves sangat compact ketika first half, dan ini menyebabkan pemain tengah Liverpool sukar untuk masuk ke attacking third. Dan bahagian tengah Liverpool bermain sangat teruk, terutamanya Mac Allister yang selalu hilang bola. Dan second half Mac Allister terus ditukar oleh Jurgen Klopp dan masukkan Luis Diaz. Dan pada second half memang ketara Liverpool pegang game. Aku tengok Liverpool lebih well managed, dan penukaran formation kepada 4-2-4, aku rasa itu adalah satu formation yang agak baik untuk menekan bahagian defensif Wolves. Dan formation ini membuahkan hasil apabila Gakpo berjaya menjadikan gol pertama Liverpool hasil daripada lorongan Salah. Dan bagi aku, Salah ni dia dah jadi macam predictable. Kalau dia buat larian ataupun buat shooting, defender dah boleh baca dan boleh block larian-lariannya. Tetapi bila dia membuat hantaran, sebab dia jarang buat hantaran, so bila dia buat hantaran, defender tak boleh nak baca. Dan aku rasa itu yang dilakukan oleh Salah pada game kali ni, membuat hantaran-hantaran yang baik, dan ini dibuktikan dengan 3 assist yang dilakukan oleh Salah dalam game kali ini. Dan gol kedua adalah gol yang paling aku suka, sebab satu intercept yang agak baik dilakukan oleh Robertson, dan dia membuat passing kepada Salah, dan kemudian dia membuat satu larian yang agak baik ke dalam box, dan akhirnya berjaya menjadikan gol. Dan bagi aku, salah satu punca Wolves longgar di bahagian defensif adalah kerana injurednya Ed-Nouri dan dia dikeluarkan. Dan selepas itu ketara kita boleh tengok bebasnya Salah di bahagian kiri. Dan kemenangan Liverpool ni aku kreditkan kepada klub lah apabila dia membuat satu pertukaran formation yang agak baik, iaitu 4-2-4, dan memasukkan Luis Diaz yang lebih bebas bergerak di sebelah kiri. Sebab bagi aku first half kurang bermain di sebelah kiri, dan Liverpool sentiasa nak masuk daripada sebelah kanan, tetapi disekat oleh Ed-Nouri. Dan bila masuknya Luis Diaz, aku rasa mereka lebih banyak peluang untuk bermain di sebelah kiri dan sebelah kanan.
9 kemenangan berturut-turut di Villa Park dalam Premier League dilakukan oleh Aston Villa dan ini merupakan rekod terbaik semenjak 1989 dan rekod menentang Crystal Palace di Villa Park adalah 6 kemenangan dalam 6 game terakhir mereka bertemu. Dan kali ini Crystal Palace turun tanpa pemain tonggak mereka iaitu Guehi dan Lemar. Tetapi hadirnya pemain pengalaman mereka iaitu Jordan Ayew, tetapi Ayew bermain sekejap saja, sekali lagi injured, dan Villa menurunkan Zaniolo dalam first E menggantikan Bailey. Dan macam biasa kehadiran Moussa Diaby sangat ketara dalam Aston Villa ni, dan dalam minit 33 saja Moussa Diaby telah menjadikan gol hasil hantaran pemain baru juga iaitu Pau Torres, tetapi gol itu dinafikan oleh pengadil apabila Moussa Diaby dikatakan offside. Dan Villa mempunyai dua pemain wingback yang agak baik iaitu Digne dan Marquez. Mereka membuat overlap dan membuat hantaran yang baik ke dalam box, tetapi bermain menggunakan wingback adalah satu risiko yang agak tinggi, dan itu berlaku pada gol pertama Palace apabila Philip Mateta menggunakan peluang apabila Digne bermain atas meninggalkan Pau Torres di bahagian bawah, membuat satu larian yang baik ke bahagian attacking third dan melakukan satu hantaran yang baik kepada Edward, dan Edward menjadikan gol. Dan aku rasa itu satu tindakan yang agak baik kerana Pau Torres agak slow untuk kejar Philip Mateta. Masa lawan Liverpool lagi tu pun Pau Torres agak slow, senang je pemain-pemain Liverpool meninggalkannya di bahagian belakang. Tertinggal 1-0, akhirnya Unai Emery melakukan satu pertukaran yang agak baik, memasukkan Bailey dan memasukkan pemain muda diorang iaitu Duran. Dan kita tahu ability Duran ni adalah melakukan shooting-shooting ke dalam gol, dan itu berlaku apabila kemasukan Duran. Dia melakukan beberapa shooting yang menarik ke arah gol dan akhirnya berjaya menjadikan gol penyamaan hasil satu shooting yang agak-agak baik, teknik yang perfect, dan ini merupakan gol keduanya dalam season kali ini. Gol pertama ketika dia mengalahkan Everton 4-0. Dan akhirnya Villa berjaya membuat comeback yang agak baik iaitu 3-1 hasil jaringan daripada penalti Douglas Luiz dan satu gol yang agak baik dilakukan oleh Bailey hasil daripada hantaran Moussa Diaby. Dan bagi aku dengan squad depth yang Unai Emery ada sekarang ni, aku rasa dia tak ada masalah untuk fight kedudukan UEFA Cup pada season kali ini. Satu game yang siapa tengok game ni boleh tahulah macam mana boleh rasa beremang yang boleh roma ketika melihat game tu. Satu sorokan gempita dia dalam stadium apabila Spurs berjaya membuat comeback pada hujung waktu, tertinggal 1-0 pada minit 73 hasil jaringan hammer. Masa ketika tu aku dah rasa macam Spurs dah kalah lah dengan Sheffield United ni, sebab dah sampai minit 90. Tetapi akhirnya Richarlison, orang yang dikritik sampai depresi kawan tu, akhirnya dia membuktikan dia merupakan antara player penting juga dalam Spurs, membuat satu tandukan yang agak baik apabila satu corner kick yang agak baik dilakukan oleh Perisic. Dan sekali lagi satu stadium gempita apabila Richarlison membuat satu hantaran yang agak baik kepada Kulusevski sebelum Kulusevski membuat satu shooting yang agak laju ke dalam gawang Sheffield United, berjaya menewaskan Federigem. Federigem beraksi sangat baik pada game kali ini, tetapi akhirnya berjaya ditewaskan oleh Kulusevski. Federigem dalam game tu sebenarnya dia telah buat save-save yang agak menarik. Tak silap aku dia dah buat 8 save menarik dalam game tu. Dan Federigem dalam season kali ni dia merupakan goalkeeper yang membuat save yang paling banyak dalam 5 game iaitu 28 save. Dan aku puji back the blades lah, Robinson bermain sangat baik, membuat 3 block shooting yang agak baik dilakukan oleh Robinson. Dan kita tahu kelebihan Robinson ni adalah membuat lontaran bola ke dalam yang agak jauh, dan itu yang membuahkan hasil apabila jaringan daripada hammer. Dan untuk tim Postecoglou, aku tertarik dengan pemain yang baru dibeli dari Forest iaitu Brennan Johnson.
Brennan Johnson masuk dan bermain sangat laju di bahagian kanan, dan selepas dia masuk, Spurs berjaya menyandarkan 2 gol. Tetapi satu foul dan satu lagi Brennan Johnson dikatakan offside. Maksudnya Brennan Johnson di bahagian kanan membolehkan Kulusevski bermain sedikit ke dalam bahagian tengah, dan ini merupakan pertukaran yang agak baik dilakukan oleh Postecoglou. Dan bagi aku Postecoglou melakukan formation yang agak baik, dan untuk statistik, Postecoglou tidak pernah kalah di tempat sendiri dalam 50 game terakhirnya, dan 42 daripadanya adalah kemenangan dan hanya 6 seri dengan 142 jaringan dalam 50 game tu. Dan ini dilakukan oleh Postecoglou di Yokohama Marinos, Celtic dan Spurs. Dan Postecoglou adalah finalis best man coach bersama Pep Guardiola setelah berjaya membawa Celtic menang Liga pada 2 tahun berturut-turut. Dan pada bulan lepas dia menang Manager of the Month dan Madison menang Player of the Month. Dan satu lagi aku puji Postecoglou adalah dia membuat transfer yang agak baik. Dan bagi aku, kalau orang suruh pilih tim mana yang membuat transfer yang paling bagus dan paling berbaloi dalam season kali ini, aku beri kepada Spurs. Dan dengan 4 kemenangan dan 1 seri dalam 5 game awal ni, ini merupakan best start Spurs dalam EPL semenjak 1965. Aku nak review tim ni pun serba salah, sebab tim ni aku rasa dah sangat worst season ni. Turun dengan masalah dalaman, masalah Anthony, masalah Sancho pula bergaduh dengan Ten Hag, setiap kena asing lagi training sekarang ni. Dan aku ingat nak tengok Amrabat buat debut, tetapi Amrabat pula injured, dan akhirnya Ten Hag menurunkan McTominay setelah McTominay bermain sangat bagus dekat Scotland dalam Euro qualification ni. Dia telah menjadikan 6 gol. Dan untuk Brighton, De Zerbi telah melakukan 6 pertukaran dalam first E-nya, dan ini mungkin kerana De Zerbi bersedia untuk midweek game bertemu dengan Everton dalam UEFA Cup, dan selepas tu hujung minggu akan berjumpa dengan Bournemouth. Dan ketiadaan Estupiñán diganti oleh pemain muda iaitu Tariq Lamptey, dan pemain yang aku rasa sangat bagus bermain ketika bertemu dengan Newcastle iaitu Gilmour hanya memanaskan bangku simpanan dan dimasukkan Muhammad Daud yang baru dibeli dari Dortmund. Dan pada 10 hingga 15 minit pertama, aku rasa Manchester United bermain sangat bagus. Letih Veltman nak jaga Rashford di bahagian belah kiri, dan aku siap PMPG. Aku cakap kalau main macam ni, Hojlund boleh buat hat-trick ni. Tetapi kejap je benda tu berlaku. Akhirnya satu serangan saja Brighton berjaya menjaringkan gol. Dan aku tengok ketiga-tiga gol yang dilakukan oleh Brighton dalam game kali ini adalah apabila berlaku luang kosong di bahagian depan backline Manchester United. Dan kalau kita tengok di bahagian depan backline Manchester United sentiasa ada ruang kosong, dan ini membolehkan pemain Brighton masuk ke ruang tersebut dan berjaya menjaringkan gol. Bagi aku, tiada pemain midfield Manchester United untuk tutup bahagian itu, dan itu berlaku ketika bertemu dengan Arsenal juga, iaitu ketika gol Odegaard. Sentiasa ada ruang kosong di bahagian depan backline Manchester United. Dan kalau kita tengok gol pertama, tiada track back dilakukan oleh McTominay, membiarkan ruang kosong kepada Welbeck, dan Welbeck berjaya menjaringkan gol. Dan kalau kita tengok gol kedua juga, Gross berjaya membawa bola ke bahagian depan backline Manchester United dan berjaya menjaringkan gol. Dan dalam gol tu, kalau kita tengok, yang paling dekat adalah Eriksen. Dan gol ketiga, sekali lagi Brighton menggunakan ruang kosong yang ditinggalkan oleh Manchester United di bahagian depan backline hasil jaringan daripada Joe Pedro. Dan aku rasa pemain midfield Manchester United harus cepat untuk menutup ruang-ruang ini, sebab bagi aku formation 4-4-2 yang diterapkan oleh Ten Hag untuk game kali ini adalah sangat narrow untuk bertemu dengan Brighton yang bermain sangat wide. Dan wide mereka ni bukan saja wide, tetapi wide mereka ni sangat-sangat laju. Dan kalau kita tengok 3 gol tu memang ternyata daripada bahagian wide. Dan ini merupakan pertama kalinya dalam 33 tahun Manchester United kalah 3 game dalam 5 game awal ni, dan ini merupakan 4 kali berturut-turut MU kalah dengan Brighton.
City unbeaten dalam 15 Premier League bertemu dengan West Ham dan 12 daripadanya adalah kemenangan. Tetapi aku sekali lagi menaruh harapan yang tinggi untuk Moyes mengalahkan Pep Guardiola ni. Tetapi sekali lagi harapan aku hancur. Aku ingat bila tiadanya Kovacic, tiadanya De Bruyne di bahagian tengah akan memberi impak yang besar kepada City. Tetapi masuk pula Bernardo Silva dan kita tahulah macam mana Bernardo Silva bermain. Dan belah kiri masuk pula pemain baru Doku, bermain sangat laju, ball control bagus. Dan kalau kita tahu selepas perginya Sané, Raheem Sterling, permainan winger Manchester City sedikit slow. Apabila masuknya Grealish, Mahrez, dia laju juga tapi sedikit slow berbanding dengan Sané dan Sterling. Tetapi bila adanya Doku ni, aku rasa teringat kembali permainan City yang agak laju di bahagian winger. Dan untuk West Ham, aku puji adalah goalkeeper dia lah, Areola, bermain sangat bagus pada season kali ini. Dan game kali ini pun dia bermain sangat bagus, membuat credible save dalam game ni, membuat 10 save menarik dalam game kali ini. Haaland saja 6 shot on target. Dan aku ingat dia dah tak berjaya jadikan gol dalam minggu ni, tetapi akhirnya berjaya juga menjadikan gol, dan itu adalah gol ke-7 dalam 5 game EPL ni. Betapa gilanya Haaland ni. Itu pun gol kedua dia biarkan bola Bernardo Silva. Kalau tak memang 2 gol dalam minggu ni, dan ini merupakan rekod baru untuk City. 5 game permulaan dan 5 kemenangan. Aku rasa susah nak lepas dominasi Pep ni. Memang ketara Pep ni memang bagus dalam coaching. Letak aja pemain mana dekat City ni memang akan bermain bagus, kecuali Philip lah. Aku tak tahulah kenapa dia tidak diberi peluang yang bagus dalam squad. Dan sekali lagi aku tengok Alvarez bermain sangat cemerlang dalam game-game dalam City. Dalam game kali ni dia telah melakukan 2 assist, 1 chip yang agak baik lakukan kepada Bernardo Silva, dan Bernardo Silva menjadikan gol. Dan untuk tim West Ham, sekali lagi Ward-Prowse menjadi tumpuan. Apabila setiap game yang dia main untuk West Ham, dia akan involvekan 1 gol untuk West Ham. Itu satu statistik yang agak baik dilakukan oleh Ward-Prowse. Gol pertama West Ham juga dijaringkan oleh Ward-Prowse. Satu hantaran yang agak baik dilakukan oleh Kofal. Dan West Ham melalui 1-0 dalam first game. Tetapi seminit je main second half, terus Doku menjadikan gol solo yang agak baik di bahagian belah kiri. Dan aku memang ketara melihat Doku ni lebih berbahaya, 2-3 kali ganda lebih berbahaya daripada Jack Grealish. Fulham tak pernah kalah dalam 7 game bertemu dengan Luton, dan 4 daripadanya adalah kemenangan. Dan menariknya game kali ini adalah kepulangan Palhinha. Aku rasa nak kata scam pun tak scam jugalah. Satu pemindahan yang aku rasa memang akan terjadi apabila Palhinha pergi ke Bayern Munich. Tetapi last akhirnya Fulham menarik balik pemindahan Palhinha apabila dikatakan Fulham tidak berjaya mencari pengganti untuk Palhinha. Dan disebabkan dia pergi ke Bayern Munich, dia terlepas perlawanan dengan Manchester City pada fixtures lepas. Dan kehadiran Palhinha ni sebenarnya memberi impak yang agak besar dalam tim Fulham pada season lepas. Dia telah melakukan 160 tackle pada season lepas, dan itu merupakan rekod paling tinggi pada season lepas, mengalahkan Guehi daripada Crystal Palace dan Caicedo. Dan itu membantu Fulham untuk berada dalam kedudukan 10 pada season lepas. Itu yang menyebabkan West Ham berminat untuk membeli Palhinha pada season ini, tetapi ditolak oleh Fulham. Dan akhirnya Bayern Munich membuat tawaran kepada Fulham, dan aku ingat tawaran itu akan berjaya, tetapi last minute Fulham menarik balik, dan akhirnya Palhinha kembali ke Fulham. Dan sekali lagi Palhinha membuktikan yang dia adalah orang yang penting untuk Fulham apabila bermain sangat bagus ketika game kali ini. Dan setiap kali Palhinha pegang bola dalam game ini, penyokong-penyokong akan bersorak, dan ini membuktikan penyokong berterima kasih untuk Palhinha
Maneha yang still bermain untuk Fulham dan telah membuat satu sign kontrak baru dengan Fulham. Dan untuk Luton, debut Sambi Lokonga banyak memberi peranan-peranan yang agak baik di bahagian tengah, berganding dengan Nakamba, Tahiti Chong. Dan setelah melihat kedudukan still 0-0, akhirnya Marco Silva mengeluarkan Jimenez yang still mencari gol pertamanya untuk Fulham dan memasukkan Vinicius. Dan aku pun tak tahu apa yang berlaku dengan Jimenez dekat Fulham ni, sebab nak kata dia tak berbisa, dia baru je menjadikan 2 gol ketika Mexico bertemu dengan Uzbekistan. Tetapi untuk Fulham, aku tak tahulah, dia still mencari-cari rentaknya dengan Fulham ni. Dan 3 minit saja Vinicius bermain dan akhirnya dia berjaya menjadikan gol sulung dalam game kali ini, hasil antara daripada William. Dan dalam game kali ini juga kita boleh melihat debut Iwobi yang bermain untuk Fulham. Satu game yang aku rasa frustasi sebab akhirnya Brentford kalah pada season kali ini. Sebenarnya aku ingat Derby berjaya mengalahkan Newcastle, sebab aku tengok bahagian tengah Newcastle ketika last game hari itu sangat-sangat teruk. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya dalam rekod pada season lepas pun Newcastle mengalahkan Brentford dalam kedua-dua game. Dan dalam first Newcastle, Eddie Howe membuat beberapa perubahan, iaitu di bahagian tengah Tonali direhatkan, dia dimasukkan Longstaff, dan di bahagian right winger Almiron dikeluarkan, dia digantikan dengan Barnes, dan untuk bahagian striker Isaac dikeluarkan dan digantikan oleh Wilson. Dan aku rasa memang ketara benda ni dilakukan oleh Eddie Howe kerana nak prepare pada midweek akan bertemu dengan tim yang kuat, iaitu AC Milan dalam Champions League. Dan untuk Thomas Frank berlaku sedikit perubahan formation, iaitu 5-3-2 apabila Thomas Frank memasukkan Nathan Collins dan Bimi serentak bermain dengan Pinnock di bahagian bawah. Sebab biasanya kita tengok bila Nathan Collins main, Bimi tak main, dan apabila Bimi dah main start minggu lepas, Nathan Collins tak main. Tapi pada minggu ni kedua-dua bermain bersama dengan Pinnock. Wilson akhirnya berjaya menjadikan gol pada second half, tetapi dibatalkan oleh pengadil kerana dikatakan Wilson membuat satu foul kepada Flecken. Dan akhirnya Wilson berjaya menebus gol tersebut dengan satu sepakan penalti apabila Flecken menjatuhkan Gordon dalam kotak penalti. Dan keputusan pengadil itu dikritik hebat oleh Thomas Frank dalam post interview match. Dan bagi dia, dia kata itu tidak penalti, dan pengadil terpengaruh dengan sorakan daripada penyokong-penyokong Newcastle. Aku tak nak sentuh keputusan pengadil tu sama ada penalti ataupun tidak. Tetapi bagi aku meletakkan 100% kesalahan kepada Mark Flecken. Sebab bagi aku bola tu tak sepatutnya Mark Flecken keluar dan membuat satu sliding. Sebab bola pun dah nak out, lepas je Hickey menguruskan Gordon di bahagian tepi tu. Dan Mark Flecken hanya perlu menutup ruang gol. Dan akhirnya Brentford terpaksa kalah dalam game kali ini, dan itu merupakan kekalahan pertama Brentford untuk season ini. Satu game yang dua coach baru dalam satu tim yang mempunyai nasib yang sama, iaitu belum menunjukkan satu positif untuk kelab masing-masing, tetapi tekanan lebih kepada Pochettino yang telah berbelanja sangat besar dalam transfer kali ini, tetapi still tidak memberi positif kepada kelab. Macam biasa Chelsea bermain pada season ini, bermain sangat bagus di defensive third dan middle third. Tetapi apabila sampai ke final third, tiada gol dapat dihasilkan oleh penyerang ataupun bahagian midfield Chelsea. Dan itu memang jelas kita nampak dalam kesemua game Chelsea dalam season ini. Aku nak cakap Pochettino ni bernasib malang pun ada juga, sebab
banyak chances-chances yang dilakukan oleh Chelsea tak dapat diterjemahkan oleh pemain-pemain Chelsea. Contohnya pada minggu ni pun Jackson hanya berjaya membuat satu sepakan yang terkena tiang, dan sepakan free kick daripada Sterling juga terkena tiang, dan berjaya Cowell berjaya menjadikan gol, tetapi dibatalkan kerana offside. Dan dalam game kali ni pun banyak Chelsea membuat serangan-serangan terutamanya daripada sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga kan Ouattara terpaksa turun ke bawah untuk membantu Kerkez untuk jaga Sterling. Dan Bournemouth juga membuat serangan-serangan balas daripada Solanke dan Kluivert, tetapi sekali lagi Chelsea gagal untuk menyelah. Pochettino dalam post-match interview mengatakan yang mereka ini pemain-pemain muda yang baru dibeli memerlukan sedikit masa untuk bermain dekat Chelsea. Dan Pochettino mengatakan yang Zidane pada tahun 2001 dibeli oleh Real Madrid dari Juventus juga memerlukan 7 hingga 8 bulan untuk beraksi baik dengan Real Madrid. Ini kan pula pemain-pemain baru yang baru dibeli oleh Pochettino. Dan sekali lagi Pochettino gagal untuk meraih kemenangan untuk Chelsea. So selepas kuat mengata tim Manchester United pada hari Sabtu tu, so dalam game ni aku sedikit risau lah, sebab takut kalah kena pula dengan tim Manchester United. Sebab aku pun tahu rekod dekat Goodison Park ni Arsenal kurang baik, belum menang sejak 2017. So sedikit risau untuk game kali ini, tetapi sedikit lega apabila melihat first E. Akhirnya Harvard diletakkan di bench dan Vieira bermain first E. Dan pertukaran keeper juga berlaku, Raya dimasukkan dan Ramsdale direhatkan. Lawan Sindais ni aku sedikit risau, walaupun dia tak pernah menang dalam season kali ni, tapi siapa yang tengok game Premier League ni, dia orang tahu macam mana Sindais dalam game bertemu dengan Wolves dan Fulham, diorang bermain sangat bagus, tetapi dinafikan oleh Jose Sa dan Leno, dan itu yang aku takut akan berlaku dalam game ini. Tetapi Arsenal dapat pegang game ini dalam position, dan akhirnya Arsenal berjaya menjadikan gol hasil daripada Martinelli, hasil satu lorongan yang agak baik dilakukan oleh Vieira. Tetapi akhirnya VAR mengesahkan yang Nketiah telah offside sebelum passing yang agak baik dilakukan oleh Vieira. Dan ini yang aku nak tengok apabila Vieira bermain. Dia akan membuat passing-passing yang agak baik kepada Martinelli, memberi umpanan-umpanan yang membantu Martinelli untuk melakukan shooting-shooting yang baik di dalam box. Tetapi frustnya aku apabila Martinelli injured dalam game ini. Dah lah kita nak lawan Champions League, minggu depan nak bertemu dengan Spurs, nak bertemu dengan satu tim yang agak tough, tim Postecoglou. Aku rasa sangat-sangat mencabar. Apabila injurednya Martinelli diganti oleh Trossard, dan kemasukan Trossard adalah sangat membantu, dan akhirnya dia berjaya menjadikan gol untuk Arsenal. Satu gol yang aku boleh kelaskan kepada tim gol, sebab passing-passing yang agak menarik berlaku di sebelah kanan, terutama daripada Saka, Odegaard, Zinchenko dan Trossard. Dan aku suka cara passing Arsenal ini yang sentiasa membuat satu passing yang cepat dan tepat, dan ini yang menyusahkan defensif Everton. Dan satu lagi peluang besar yang dapat diterjemah oleh Arsenal, satu hantaran yang baik dilakukan oleh Trossard kepada Odegaard, dan Odegaard berjaya membawa bola tu ke dalam box dan membuat satu shooting ke arah gol, tetapi berjaya diselamatkan oleh Pickford sebelum satu follow up dilakukan oleh Vieira, dan berjaya diblok oleh satu defensif yang agak baik iaitu daripada Mykolenko. Dan ini membuktikan tiga orang ini bermain sangat baik di bahagian tengah, dan aku suka melihat improve-nya tiga orang ini di bahagian tengah dan membantu ofensif Arsenal. Dan walaupun satu game yang sangat tough bagi aku, tetapi berjaya meraih 3 mata yang penting untuk Arteta.